mestilah solehah. Sikap dia yang baik. Dan itu yang penting lah, solehah. Solehah ni macam banyak pecahan. Sikap dia, pakaian dia, dan cara dia bergaul, kan. Menurut Islam lah, itu yang terbaik lah. Okay, kriteria wanita atau perempuan pilihan saya adalah more tu cantik tak lah. Tapi at least yang cakap bertutup, sopan, beriman. Beriman tu penting lah, sebab kalau tak beriman, pada kita yang pihak lelaki pun susah juga nak conduct dia untuk ke jalan yang benar, kan. At least ada basic. Dan selalunya baik hati lah. Baik hati dan setia. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri isteri idaman saya. Yang pertama, mestilah taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, taat kepada kedua ibu bapanya. Yang ketiga, taatlah kepada saya sebagai seorang suami, insya-Allah. Dan seterusnya, taat kepada kedua ibu bapa saya. Dan yang selainnya iaitu seperti biasalah, ciri-ciri wanita: pandai memasak, selepas itu pandai menjaga suami, pandai menjaga anak-anak, bijak menguruskan hal luar rumah tangga, yang paling penting lemah lembut dan tak marah-marah. Okay, saya rasa itu saja, insya-Allah. Sekalinya ketentuan ilahi yang mana baik itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Okay, ciri-ciri wanita idaman saya adalah yang pertama, dia kena menerima masa silam saya. Sebab apa dia kena menerima masa silam saya? Sebab dia kena tahu kisah pengalaman hidup saya yang sebelum-sebelum ni. Dan yang kedua, dia kena terima saya sekarang ni. Saya tak kira saya ni seorang orang yang penganggur dan sebagainya, contohlah sebagai contoh. Dan yang ketiga, dia kena menerima saya, siapa saya pada masa akan datang. Siapa saya pada masa akan datang tu maksudnya macam contohnya misalnya saya akan jadi orang yang dikenali dan sebagainya, dia kena terima saya seadanya. Itu saja. Soalan tu. Okey, jadi wanita pilihan kan. Wanita idaman lah. Wanita idaman saya sebenarnya saya sangat demand. Jadi demand saya tu insya-Allah dia rasional lah. Yang pertamanya perlulah manja. Saya suka yang manja, yang lembut lah. Sebab saya keras. Okey, yang kedua dia mestilah faham agama. Dia faham dengan tahu agama berbeza. Okey. Jadi yang terakhir sekali, mungkin yang terakhir, dia tahu mengurus diri. So dia tahulah mengurus saya, dia akan faham saya lah. Terima kasih. Pilihan wanita menjadi idaman saya sebenarnya, of course lah, dia seorang wanita yang bertutup auratnya. Dia adalah seorang Islam yang sopan dan juga dia pandai masak. Itu paling penting. Dan juga segala adat-adat tu, secara pakaian ke apa ke semua tu supposedly kena jaga. Dan ianya mesti orang cakap elok dan sedap mata memandang. Ciri-ciri wanita pilihan, insya-Allah saya mengharapkan bakal isteri saya nanti seorang wanita yang solehah, yang bertudung, insya-Allah pandai jaga hati orang tua, menghormati orang tua, dan paling penting sekali pandai jaga hati suami dia, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pelajar UNICEF yang sungguh wibawa menganjurkan program sebaik ini, sudi menjemput saya memberikan sedikit kata-kata istimewa buat pelajar-pelajar UNICEF di sana. Apa khabar semua? InsyaAllah malam ni kita nak bincang sikit tentang tajuk istimewa. Adakah kita bersemangat untuk upgradekan diri? Dan bagaimanakah untuk kita mendapat calon pasangan yang soleh ataupun solehah? Baik, are you sure nak upgradekan diri? Kalau betul kita ada mahu, itulah syarat yang pertama untuk kita jadi insan yang lebih baik dari hari ke hari. Setiap hari kena ada misi nak jadi lebih baik dari semalam. Dan ini step yang paling penting untuk kita fokuskan setiap hari, untuk kita jadikan ia mimpi-mimpi malam kita sebelum kita nak pergi ke step untuk cari pasangan. Lagi tak settle step pertama ni, biasanya susah kita nak melangkah ke step seterusnya, mendapat pasangan yang soleh dan solehah. Hadirin hadirat yang saya muliakan sekalian, bila ada mahu dan mahu itu meluap, makin besar luapan kemahuan itu,
makin mudah Allah bentangkan jalan-jalan untuk kita jadi insan yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat yang kedua untuk kita upgradekan diri kita ini, kita kena mampukan diri kita bayar harga yang sepatutnya untuk kita dapat naikkan taraf kita daripada muslimah kepada mukminah, kepada insan yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini misi sebenar hidup kita. Tak dapat jodoh, tak dapat anak, tak apa. Tapi tak dapat redha Allah, tak dapat meningkat di sisi Allah, tak dapat syurga Firdaus yang tertinggi, ini kecewa. Ini akan bawa kita celaka. Na'udzubillah. Hadirin hadirat, Allah yang Maha Pengasih Penyayang, bila nampak kita bersungguh-sungguh baikkan diri setiap hari, jadikan ini visi misi hidup kita, insya-Allah at-tayyibat nanti akan jumpa at-tayyibun. Secara umumnya begitu. Walaupun adalah special case tu kan. Tapi kita yakin kita pun termasuk dengan orang yang nak baikkan diri dan orang yang dapat rahmat Allah, dapat nanti pasangan saleh-salehah. Bagaimana caranya? Banyak caranya kalau kita rujuk dalam buku-buku ya karangan para ulama muktabar yang ditunjukkan oleh Nabi dan juga para sahabat. Sebahagian besarnya saya dah kongsikan dalam buku saya Cinta High Class. Boleh rujuk ya. Antara yang menarik ialah kita boleh berkawan dengan orang yang saleh-salehah. Mungkin jodoh kita di kalangan abang mereka, adik mereka, ya. Hafsah binti Umar Al-Khattab. Bapaknya itu seorang yang baik, ramai kenalan-kenalan yang baik. Maka Hafsah itu jodoh dia dicarikan oleh Umar. Umar offer dekat Abu Bakar, Abu Bakar reject. Offer dekat Uthman, Uthman reject. Akhirnya datang pinangan lebih baik, pinangan Nabi SAW. Khadijah bila minat dekat Rasulullah SAW, beliau sangat rasional. Hantar perisik dulu, tak terus tertipu dengan cinta pandang pertama, tapi risik ya. Bila perisik itu confirm Muhammad itu amin, barulah Khadijah ini sampaikan hasrat hati melalui kawan baik dia, Nafisah binti Munabbih. Dan secara kesimpulan kita tengok ya, para sahabat-sahabiah ni bila mereka nak tawarkan cinta, nak berusaha cari jodoh, mereka pegang dua prinsip. Pertama, mereka tak menghampiri zina. Kedua, mereka ini ya sangat muliakan keluarga, muliakan wali. Hadirin hadirat yang saya muliakan, ada banyak lagi cara. Dalam kesempatan terbatas ini ya, saya kongsikan beberapa tip tadi. Semoga kalian semua, termasuklah saya, ya, dapat nikmati mawaddah, rahmah dan sakinah ketika hidup di dunia ini, dan ia menjadi jalan untuk kita terus bahagia di syurga yang abadi. Sekali lagi terima kasih kepada HK daripada Unicell, sangat berusaha keras. Ya, saya kagum melihat mereka begitu mahu untuk wujudkan video ini sehingga mereka memampukan diri redah apa saja cabaran untuk dapat juga berjumpa dengan saya. Ya, begitu juga kita dalam hidup memang sentiasa gitu. Kalau ada mahu, mampukan diri, bayar harga yang sepatutnya, redah apa saja cabaran. InsyaAllah tiada impian yang tak boleh direalisasikan. Salam sebarkan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.